Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita masuk bab 8 hari ini. Sukatan serakan data tak terkumpul. Bab 8, tanda 4, SKSSM. Okay, tengok jadual 1. Menunjukkan prestasi dua orang atlet dalam satu pertandingan. Okay, Chan Sun dan Adam. Ini markah dia, saya bagi. Markah Chan Sun. Ini markah Adam. Soalan diminta, tentukan sukatan serakan yang sesuai untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Okay, jadi untuk membandingkan dua data ini, kita ada dua set data kan. So jadi sukatan serakan ni kita ada sisihan piawai, kita ada variance, kita ada julat. Okay, jadi untuk membandingkan dua data, sebab dia kata mana lebih konsisten kan. So sukatan serakan yang sesuai ialah sisihan piawai. Sukatan yang sesuai ialah sisihan piawai. Kenapa sisihan piawai? Kerana sisihan piawai ini sesuai digunakan untuk membandingkan, untuk membanding dua set data. Okay, sebab itulah kita pilih sisihan piawai. Soalan yang kedua Roman, hitung nilai min, variance dan sisihan piawai bagi kedua-dua peserta tersebut. So kita nak cari min, kamu kena tahulah rumus min. Macam mana nak cari min? Min sama dengan ataupun min dia punya simbol macam ni. Okey, itu simbol untuk min sama dengan jumlah X bahagi dengan N. Jumlah X maksudnya ni lah, yang ni jumlah semua ni bahagi dengan N. N ialah bilangan. Ini untuk data yang tidak terkumpul. Okey, ini rumus untuk data tak terkumpul. Okey, untuk cari variance pula. Variance untuk data tak terkumpul sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min. Min kuasa 2. Okey, atau boleh juga kita gunakan jumlah X kuasa 2 bahagi N tolak dengan inilah, ambil yang min ni kuasa 2. Sama saja. Okey, dia adalah sama. Jadi untuk cara sisihan piawai pula, ini ialah untuk data yang tidak terkumpul ya. Kalau data terkumpul lain lagi rumus dia. Untuk sisihan piawai, ini dia ada kuasa 2. Kalau sisihan piawai dia ada 1 dia macam ni. Maksudnya kita puncakan variance. Punca variance X kuasa 2 per N tolak X kuasa 2. Kita ada punca. Itu untuk sisihan piawai. Jadi rumus ni kena hafal lah. Sebab cikgu rasa dia takkan bagi rumus yang data tak terkumpul. Dia cuma bagi rumus untuk data yang terkumpul. Jadi kamu kena ingatlah ni. Kita cari dulu untuk Chan Sun. Okay, cari dulu untuk Chan Sun. Sebab dia kata dia nak min, variance sampai bagi kedua-dua peserta. Okay, Chan Sun min. Min sama dengan, macam mana cari min dia? Tambahlah semua. Tambah jumlah semua ni, 3 tambah 3.4 tambah 3.5 tambah 1.2 tambah 3.8 tambah 3.9 tambah 2.9 tambah 2.4 tambah 2.7 bahagi dengan N. N tu maksudnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bahagi dia dengan 8. Okay, jadi ni jalan kerja ni buat ya. Jalan kerja ni mungkin ada markah ni. Kamu akan dapat 2.975. Itu untuk min. Okay. Lepas tu dia suruh cari lagi variance. Okay, variance. Jadi dia punya rumus tadi. Apa rumus variance tadi? Jumlah X kuasa 2 per N tolak dengan jumlah min kuasa 2. Okay, jadi kamu buat je lah. 3.4 kuasa 2 tambah dengan 3.5 kuasa 2 tambah 1.2 kuasa 2 tambah 3.8 kuasa 2 tambah 3.9 kuasa 2 tambah 2.9 kuasa 2 tambah 2.4 kuasa 2
tambah 2/7 kuasa 2 bahagi dengan 8. Okey. Lepas tu tolak dengan min. Min kita dah dapat 2.975 kuasa 2. Okey, min dia pun ada kuasa 2. Okey. So, bila kita kira, kamu akan dapat 0.6944. Okay. Lepas tu dia nak cari sisihan piawai. Sisihan piawai ni senang sajalah. Bila dah dapat varian, jadi sisihan piawai ni ialah punca kuasa 2 kepada varian. 6944 kasi punca je dia, kamu akan dapat 0.8333. Okay, ini untuk siapa? Ini untuk Chan Sun. Okay, kita cari pula untuk Adam dengan cara yang sama. Okay, dengan cara yang sama tadi telah cari untuk Chan Sun. Sekarang kita cari untuk Adam. Jadi min sama juga 3.8 tambah 3/3 tambah 2/1 tambah 2/0 tambah 1/5 tambah 2/6 tambah 2/4 tambah 3/1 jumlah X bahagi dengan N. N ada 8. So, Adam punya min ialah 2.6. Okay. Dah dapat tu, kita cari pula variance. Sebab dia mau variance. 3.8 kuasa 2 tambah 3/3 kuasa 2 tambah 2/1 kuasa 2 tambah 2/0 kuasa 2 tambah 1/5 kuasa 2 tambah 2/6 kuasa 2 tambah 2/4 kuasa 2 tambah 3/1 kuasa 2 bahagi dengan 8. Jangan lupa tu tolak dengan min kuasa 2. Jadi kita akan dapat dia punya varian ialah 0.505. Okay, untuk cari sisihan piawai. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 kepada varian. 0.5 kamu akan dapat 0.711. Okay, dapat sudah soalan yang kedua, Roman. Soalan yang ketiga. Tentukan siapa pemenang dalam pertandingan tersebut. Nyatakan justifikasi anda. Bila kita nak tahu siapakah pemenang, kita kena tengok nilai min yang lebih tinggi. Jadi kita bandingkan antara Adam dengan Chan Sun, min siapa yang nilainya lebih tinggi? Min 2.6 Adam, Chan Sun ialah 2.975. So, maksudnya siapa yang menang? Jadi, pemenangnya ialah Chan Sun. Kenapa? Kerana mempunyai nilai min yang lebih tinggi. Okey. Itulah kita pilih Chan Sun. Tengok nilai min yang lebih tinggi. Yang keempat pula, tentukan siapa yang paling konsisten. Kalau nak tengok konsisten, kita tengok sisihan piawai. So, tentukan siapa yang paling konsisten apa yang disebut, nyatakan justifikasi. Justifikasi ni mesti beritahu justifikasi ni dia ada satu markah. Jadi siapa yang paling konsisten, kita tengok sisihan piawai yang lebih rendah. Okey, kita tengok Adam, sisihan piawai 0.11. Kalau Chan Sun 0.8333. Maksudnya siapa yang lebih konsisten? Adam lah. Adam lebih konsisten. Kenapa? Berikan justifikasi. Kerana nilai sisihan piawai lebih rendah. Okey. Itulah kita punya justifikasi. Seterusnya kita pergi pada soalan B. Plot batang dan daun dan graf plot titik berikut menunjukkan skor yang diperolehi oleh 10 peserta bagi setiap kumpulan dalam pertandingan dart. Okey, pasukan A digunakan plot batang dan daun, pasukan B digunakan plot titik. Okey. Jadi soalan dia jika pasukan yang mendapat purata skor tertinggi dipilih sebagai pemenang, nyatakan pasukan manakah yang muncul sebagai pemenang. Tunjukkan jalan pengiraan anda. Untuk tentukan pasukan mana yang jadi pemenang, kita kena cari dia punya nilai min. Okey, nak tahu siapa menang, cari min dia. Dapat cari min
maka kita tahulah siapa yang pemenang. Yang lebih besar dia akan jadi pemenang. Kita dulu pasukan A. Min untuk pasukan A sama dengan, okey, jadi macam mana nak baca ni? Maksudnya ini adalah 76. Okey, dia ada 76. 76 tambah dengan, ini dia ada 2, 60 dengan 66. Tambah 60, tambah 66, tambah, ni ada 51, 53, 54, 56. Okey. Tambah 51, tambah 53, tambah 54, tambah 56. Tambah lagi dengan 42, 45. 42 tambah 45, tambah lagi satu lagi, dia ada 31. 31. Jadi ada berapa semua? Bahagi dengan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Okey, bila dah ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat min untuk pasukan A ialah 53.4. Kita cari pula untuk pasukan B. Min untuk pasukan B. Sama juga untuk pasukan B ni, maksudnya 40 ada satu. 45 pun ada satu. Jadi tambahlah 40 tambah 45. Tambah lagi dengan 50. Tapi 50 ada 2. Jadi tambah 50 ada 2. Okey, boleh 2 kan. Tambah lagi, okay, 55 ada 1, 2, 3. Ada 3. 3, 55. Tambah lagi dengan 60 cuma ada 1. Last tambah lagi dengan 65. 65 ada 2. Tambah 65. 65 ada 2. Bahagi dengan berapa semua tadi? Sama juga, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peserta. Dan bila kita bahagikan, kita darab tambah dan bahagi, kita akan dapat 54.0. Jadi siapakah yang menang? Kita bandingkan min dia. Nilai min yang terbesar dialah pemenang. Jadi pemenang adalah pasukan. Pemenang ialah pasukan B. Okey, selesai untuk soalan 1 Roman. Soalan yang kedua. Jika satu markah terendah dari setiap pasukan tidak dikira, pasukan manakah yang akan muncul sebagai pemenang? Buktikan jawapan anda. Samalah juga kita akan cari min untuk pasukan A. Bezanya di sini, kita tidak kira markah yang paling rendah. Okay, kalau untuk pasukan A, markah paling rendah ialah 31. 31 ni tidak kira. Jadi kita masukkan sahaja min 76 tambah 60 tambah 66 tambah 51 tambah 53 tambah 54 tambah 56 tambah 42 tambah 45 bahagi dengan 9 lah, sebab dah buang 1 kan. Jadi dapat min dia 55.89 untuk pasukan A. Manakala untuk pasukan B pula, yang paling rendah ialah 41. So 40. 40 ni kita tak kira lah. Kita kira yang tu sahaja. 45 tambah 50 ada 2, tambah 55 ada 3, tambah 60, tambah 2, 65. Bahagi dengan 9 juga, sebab dah kurang 1. Dapat 55.56. Okay, jadi kalau markah yang paling rendah tidak dikira, siapa akan jadi pemenang? Pasukan A sebagai pemenang. Sebab apa? Sebab markah nilai min dia lebih tinggi. Okey. Soalan seterusnya. Jadual 12 di bawah menunjukkan data markah pelajar dalam kuis Inggeris pada bulan April. Okey, ini adalah data dibagi. Dia mahu hitung median dan julat antara kuartil. So inilah data tidak terkumpul. Untuk kita cari median dengan julat, kamu kena susun dulu. Susun dulu data yang diberi ini daripada markah yang terendah kepada markah yang tertinggi, tanpa tertinggal satu nombor pun. Okey, susun dulu. Okey, ini cikgu dah susun ya. Kita ada 20 data markah ni, 20 orang pelajar. So bila kita susun dari kecil ke besar, okey, susun.
macam ni. Baru kita boleh cari median. Median ialah yang di tengah-tengah. Median ialah yang di tengah-tengah. Mana tengah-tengah? Kita ada 20 kat sini. Kita ada 20 peserta. Jadi kalau tengah-tengah maksudnya kira 10-10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengah tu kat situ. Itulah median. Tengah-tengah ni median. Sebab dia median ni ialah nilai yang di tengah-tengah. Dia bahagi sini sebelah kanan 10, sebelah kiri pun 10. 10, 10. So tengah-tengah ini median. Jadi median dia, sebab dia tiada nombor di tengah-tengah ini, maksudnya kamu kena tambah ni. 4 tambah 5, kamu kena bahagi dengan 2. Jadi 9 bahagi 2 akan dapat 40/5. Itu ialah median. Okay, median dapat sudah. Nak cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah julat antara kuartil sama dengan kuartil yang ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Macam mana nak cari kuartil yang pertama dengan ketiga? Median ini kita kenali juga dia dengan kuartil kedua. Maksudnya sebelah sini ialah kuartil ketiga, sebelah sini ialah kuartil pertama. Sama juga daripada yang tengah-tengah ni, yang ini belakang ni, cari mana dia punya tengah. Jadi kita nak bahagilah tengah-tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sama juga sini kan. Situ ialah kuartil yang ketiga. 5 tambah 6 bahagi dengan 2. 11 bahagi 2, 5.5. Kita dapatlah kuartil ketiga. Kuartil pertama pun sama cara juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Jadi kita ambil yang ini. Tadi kita ambil 5 dengan 6 ni ya. Kuartil yang pertama. Kuartil ketiga. Kuartil pertama pula. Okey, 4 tambah 4 bahagi 2. So kita dapat 4. Jadi jawapan dia, julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga 5.5 tolak dengan 4. So dapat 1.5. Okey, itu dia. Untuk cari julat. Soalan yang B, pada Raja 12, di ruang jawapan lengkapkan plot titik bagi senarai data di atas. Ada plot titik, ini pun senang sahaja ni. Dia sudah bagi macam ni, tinggal kamu mau isi. Okey, 2. 2 ada berapa? 2 ada 1 saja. Sudah isi tu tanda. Okey, tak di situ 2. Buat je bulat. 3. 3 ada berapa? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Di atas 3 tu lah. Okey, 4. 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 4 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 5. 5 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu 6. 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 6 ada 4. 6 dia ni. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. Dia punya nombor tu lari sudah. Okey, 6, 1, 2, 3, 4. Lepas tu 10 ada 1. 10 ada 1. Okey, dah siap. Ini namanya plot titik. Jadi semaklah. Yang penting kamu punya titik ni ada 20. Seterusnya tanya, daripada plot titik yang kita buat ini, kenal pasti data pencilan. Okey, mana data pencilan? Data pencilan kita tengoklah. Yang mana ni kan, nampak jauh ni kan. Itu namanya data pencilan. Data pencilan sama dengan 10. Kenapa 10 tu data pencilan? Kerana nilainya jauh lebih kecil. Jauh lebih besar berbanding dengan nilai-nilai yang lain. Sebab tu kita namakan dia data
pencilan. Yang kedua dia tanya, hitung julat skor. Julat ialah nilai yang terbesar tolak dengan nilai yang terkecil. Kita akan dapat sama dengan 10 tolak 2. So, julat dia ialah 8. Okey. Besar tolak kecil. Itulah julat. Yang ketiga, hitung julat skor apabila nilai pencilan digugurkan. Maksudnya, nilai pencilan tadi 10 kan. Jadi, bila 10 digugurkan, jadi yang nilai besar ialah 6. Jadi, julat baharu selepas nilai pencilan digugurkan sama dengan nilai terbesar dia jadi 6. 6 tolak 2, so kita akan dapat 4. Itu ialah julat baharu. Soalan D, dengan menggugurkan nilai pencilan, maksudnya tak nak nilai pencilan tu 10 kita gugurkan, hitung nilai min serta sisihan piawai. Okay. Jadi kita nak cari min sama dengan 2 tambah dengan 3 ada 3. Okey. 4 ada 6. 4 ada 6. 5 ada 5. Tambah lagi dengan 4. 6 ada 4. Okey. So bahagi dengan berapa semua? Semua ada berapa? Tambahlah 19 kan. Sebab kita dah buang 1 tadi. Jadi semua ada 19. Jadi kira min tu dapat 4.42. Okey. So disuruh cari sisihan piawai. Sisihan piawai sama dengan 1 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 6 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 4 6 kuasa 2 bahagi dengan 19 tolak dengan 4.42 kuasa 2. Okey, kan yang kali kamu buat panjang ini cikgu sebab tak muat ruang. Cuba dia dan dia ada apa? Kalau sisihan piawai dia mesti punca. Okay, kira dulu ni tambah semua ni bahagi dengan 19. Baru kamu tolak dengan 4.42 kuasa 2. Dapat jawapan baru tekan punca. So tekan dapat 1.142. Okay, selesai.